Okey, baik. Tadi kalau kita bercakap bersama dengan Dr. Zamri dan juga Datuk Seri Saleh itu tadi membuka mata rakyat Malaysia sebenarnya, membuka mata saya sendiri pun untuk mengetahui lebih luas berkenaan dengan bahasa Melayu. Ilmu kita masih cetek dan perlu lagi pengalaman yang lebih luas. Namun apa sebenarnya signifikan kepada anugerah tokoh akademik bahasa Melayu ini? Adakah ia sekadar untuk mengangkat mereka yang bekerja bersungguh-sungguh ataupun ada sebenarnya yang perlu diterapkan dalam anugerah itu sendiri? Okey, terima kasih Syai. Satu soalan yang amat baik sekali. Okey, kalau saya apabila kita membicarakan berkenaan dengan sejauh mana signifikan ataupun tidak, mungkin saya secara retrospektifnya kalau kita bawa sikit, kalau kita perhatikan perkara 152 di dalam kita punya Perlembagaan Persekutuan sendiri ada memperuntukkan bahawasanya bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Dan kalau kita tengok kepada Akta Bahasa Kebangsaan ataupun Akta 32 itu sendiri juga memperuntukkan menyatakan bahawasanya bahasa Melayu hendaklah digunakan dalam maksud urusan rasmi. Kalau kita turun sedikit di dalam sektor sektor awam, banyak peraturan-peraturan, banyak pekeliling-pekeliling yang menyatakan supaya penjawat awam mendokong ataupun memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Dan yang terkini, kita ada Pekeliling Perkhidmatan Awam, Pekeliling Perkhidmatan bilangan 1 tahun 2020. Baru tahun lepas saja dikeluarkan, yang menekankan dalam aspek pemerkasaan bahasa kebangsaan dalam sektor perkhidmatan awam. Yang mana dinyatakan dengan jelas di dalam pekeliling tersebut, perlunya menitik berat dalam konteks bahasa Melayu dalam pengurusan mesyuarat, dalam penganjuran majlis-majlis rasmi, dalam surat menyurat dan termasuk juga dalam dokumen-dokumen perjanjian. Jadi itu dalam konteks yang sektor awam. Bagaimana dengan sektor pengajian tinggi? Di sini juga sebenarnya di dalam sektor pengajian tinggi bahasa pengantar, mungkin Syai sendiri dulu belajar, bahasa pengantar kita adalah bahasa pengantar utama adalah bahasa Melayu. Dan perkara ini juga adalah selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan kita. Di sinilah yang saya nak cuba tarik perhatian bahawasanya tenaga-tenaga pengajar kita mempunyai tanggungjawab yang besar untuk melihat kepada dasar-dasar tadi bagaimana untuk menterjemahkannya sama ada di dalam penulisan mereka ataupun di dalam apa-apa aktiviti yang khususnya berkaitan dengan PDP mereka yang kepada pelajar. Jadi yang signifikannya yang Syai tanya tadi, di sinilah datanya kementerian untuk memberi pengiktirafan kepada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pensyarah-pensyarah kita ini. So, dengan anugerah yang kita kemukakan, anugerah yang kita anjurkan ini sebagai satu pengiktirafan kepada mereka usaha-usaha yang mereka telah lakukan. Dan di dalam konteks ini, kalau sedikit lagi saya boleh sentuh adalah pihak Kementerian Pengajian Tinggi sentiasa komited dan menyokong kepada usaha-usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu dan untuk kita meletakkan bahasa Melayu di tempat yang sewajarnya. Okey. Terima kasih Doktor. Saya nak beralih kepada Datuk Seri pula. Berkenaan dengan tadi Doktor ada bercakap berkenaan dengan pemerkasaan dan juga saya suka dengan kata kunci pemerkasaan dan juga tanggungjawab Datuk Seri. Namun pemerkasaan dan tanggungjawab itu bila kita letak di Institut Pengajian Tinggi ataupun IPT itu sendiri, saya kira kalau penerbitan jurnal itu sendiri perlu diterbitkan dalam bahasa Inggeris supaya dapat mata di seluruh negara boleh membacanya. Seluruh dunia boleh membaca jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh negara kita. Dan universiti ini ada ranking-ranking ataupun KPI itu sendiri untuk mencapai. Dalam masa yang sama, penggunaan bahasa dalam erti kata perantaraan dalam kelas PDP itu sendiri pun masih lagi majoritinya saya kira, saya jamin adalah menggunakan bahasa bukan bahasa ibunda ataupun kita menggunakan bahasa Inggeris. Jadi pendapat Datuk Seri sendiri tentang hal ini, mungkin kita masih lagi terlalu ke belakang ataupun kita masih lagi terkapai-kapai dalam mengejar ataupun mengangkat, memartabatkan bahasa ibunda kita sendiri, Datuk Seri. Silakan, saya ringkasnya Datuk Seri. Baik, terima kasih Saudara Syai. Kita masuk sekarang sebenarnya ke dalam isu yang sering ditimbulkan, iaitu bagaimana nak seimbangkan antara penggunaan bahasa kebangsaan kita yang juga seperti kata doktor tadi, bahasa rasmi kita, dan sebenarnya juga bahasa ilmu kita, bagaimana nak diseimbangkan dengan bahasa yang diperkenalkan oleh penjajah kita dahulu, iaitu bahasa Inggeris.
ini jadi isu kepada banyak orang ya. Bagi saya ingin bawa baliklah kepada sedikit perbincangan yang pernah banyak kali dilakukan ya. Ya, memang ada satu cabaran sebenarnya untuk memenuhi kedua-dua kehendak ini ya. Tapi kita kena ingat macam yang disebut tadi itu ya, yang satu itu bahasa penjajah sebenarnya. Yang satu lagi adalah bahasa kita sendiri ya. Lebih-lebih lagi cabaran ini menjadi amat ketara dalam era digitalisasi dan globalisasi, di mana pengaruh media amat kuat memihak kepada bahasa Inggeris itu. Malah terdapat desakan di peringkat antarabangsa seperti yang saya sebut tadi, untuk ahli akademik kita menerbitkan makalah dan buku ilmiah di dalam bahasa Inggeris. Kalau kamu tak terbitkan dalam bahasa Inggeris, kamu dianggap sebagai tidak bersifat antarabangsa, tidak global. Malah dalam kehidupan seharian, kita juga disogokkan dengan persepsi bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa moden, bahasa industri dan bahasa antarabangsa yang tidak boleh dicabar. Betul ke ni? Tadi kita dah dengar Dr. Zabri bayangkan tak betul sebenarnya. Baik, Dr. Sri. Dan tidak saya nafikan juga terdapat segelintir daripada rakyat kita bubuh di dalam kurungan itu, tidak semua yang mempunyai perspektif bahawa bahasa Melayu ialah bahasa lokal yang belum mencapai taraf bahasa moden, yang berbahawa justru ia sering dipandang rendah dan hina. Baik, Datuk Sri. Tak saja dia dihinakan pula. Nanti saya nak bagi jawapan dia. Datuk Sri. Saya kira kita sangat kesuntukan masa sekarang. Saya kira input-input yang Datuk Sri bagi kita agak berharga, namun saya terpaksa menangguhkan dulu perbincangan kita pada hari ini. Saya minta maaf sangat-sangat Datuk Sri dan juga Dr. Zabri. Tapi apapun saya ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Profesor yang berbahagia, Profesor Datuk Sri Dr. Mat Salleh Jaafar, Profesor Kesusastraan Melayu dan Bandingan Universiti Sains Malaysia, dan juga Dr. Ahmad Zamri Yusof, TKSU Dasar KPT, kerana sudi bersama kita pada hari ini. Dan kepada anda, jangan lupa untuk terus memartabatkan bahasa Melayu walau di mana juga anda berada. Lihatlah dunia-dunia luar sendiri pun masih memartabatkan bahasa ibunda kita, bahasa kebangsaan kita. Dan janganlah kita sendiri sebagai rakyat Malaysia mengetepikan bahasa kita dan menjadikan bahasa penjajah adalah sebagai bahasa perantaraan. Jadi sama-sama kita ingat, dalam pada itu kekang penularan COVID-19, kita jaga kita, mendapatkan vaksin dalam